Assalamualaikum, selamat datang ke Dia Darling TV Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe and like channel kami untuk mendapatkan info-info terbaik akan datang. Okey. Hari ini kita akan membincangkan tentang perhubungan untuk remaja-remaja. Ya. Zaman remaja ni adalah zaman sangat mencabar kan. Masa tu lah bercinta, nak bercinta, jatuh cinta, orang suka kita kan. Jadi kadang-kadang remaja ni nak, mereka ada intention, ada orang kata ada niat. Niat bila kita berjumpa seseorang, kita mempunyai matlamat. Matlamat kita bukanlah hanya untuk berseronok-seronok atau bersuka saja kan. Tentu kita nak menjadikan mereka pasangan hidup kita untuk masa hadapan. Jadi kita mesti buat pemilihan yang bijak. Memang kita tak tahu perangai mereka sebenarnya kan. Kadang-kadang mereka ni sama ada lelaki atau wanita akan sebelum hidup bersama ya, biasanya penuh dengan hipokrit. Orang kata kan. Jadi kita tak menonjolkan siapa kita sebenarnya, karakter kita. Jadi kita banyak kepada menyesuaikan diri dengan apa kehendak partner kita tadi kan. Jadi pasangan kita tak dapat kenal kita yang real lah. Jadi itu yang bila berlakunya bila mereka kebanyakan kita bila berkahwin, kita banyak bergaduh ya, dan kadang-kadang tak sampai sebulan 2 bulan pun boleh bercerai-berai contohnya kan. Sebab tak mengenali pasangan kita tu dengan sebenarnya. Jadi memang suka sebab ramai yang cuba berselindung di sebalik kebaikan ya, di sebalik budi bahasa mereka, dan kadang-kadang di sebalik pengorbanan yang dilakukan sebelum dia mengambil hati kita lah ya, sebelum mereka mendapatkan seseorang tu ya. Tak kira lah sama ada yang melibatkan lelaki atau perempuan. Jadi macam mana kita nak pastikan yang mereka ni yang sebenarnya real? Ya, itulah mereka. Kalau kita hidup bersama mereka, itulah dia. Ya, ramai juga yang dah mengambil di zaman ini ya, zaman yang begitu bebas katakan. Jadi kita kena ada pengawalan, kontrol ya. Tak boleh bersuka hati bebas dengan pasangan kita, kerana kadang pasangan kita tu akan mengambil kesempatan. Jadi kita kena ada, macam perempuan ni dia kena ada value dia, harga diri, macam tu. Kena pandai jaga diri dia supaya dia ada value. Tapi kadang-kadang lelaki ni ego ya. Dia bila kita tengok kita macam jual mahal sikit, dia kata alah belagak, alah perasan dia seorang cantik, alah perasan, alah macam ni dia seorang dia yang cantik yang ada dalam dunia ni, melambak perempuan macam gitu. Contohnya gitu kan. Tetapi sebenarnya kita nakkan satu identiti kita. Kita mesti stand dengan kita punya prinsip hidup kita, dan kita mestilah orang yang benar-benar jujur. Kita perlu jujur dan tegas dengan prinsip kita ya, apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Kita nak satu kejujuran, hidup yang lebih, nanti bila akan datang lebih harmoni ya, lebih orang kata lebih membahagiakan kita. Jadi tak kisahlah kadang-kadang lelaki tu partner ya, kadang-kadang dia kata kita ni seorang yang belagak atau jual mahal. Tapi memanglah zaman ni pun dah susah kan cari pasangan kan. Nak cari yang pasangan betul-betul memang susah lah ya. Tapi ada, sebenarnya tu semua dipanggil chemistry kan. Kadang-kadang kita ingat orang lain tak ada chemistry dengan dia, tapi kita pula ada chemistry dengan dia ya. Di mana dia suka kita, kita pun suka dia. Jadi itu adalah chemistry. Suka tu satu perkara, tetapi bila kita nak menjadikan dia teman hidup kita, kita kena lebih banyak mempelajari. Ya, kadang-kadang kita terpaksa memperbaiki diri dia juga. Memberi teguran-teguran sekiranya kita rasa macam perbuatan dia tu macam
tak menyenangkan hati atau negatif kan. Ya, kadang kita ni banyak tersilap langkah juga. Kita kahwin, kita pun bercinta, lepas tu berkahwin dengan orang yang negatif. Tak kira lah sama ada pasangan tu wanita atau lelaki. Ya, kadang-kadang kita macam pada hari ini ramai yang nak berkahwin tu, yang lelaki akan memilih perempuan cantik-cantik saja, atau ada juga lelaki yang pilih yang berkedudukan, ada status, education background kan. But then tapi ada juga yang tak pentingkan tu semua. Mereka lebih pentingkan kesederhanaan. Ada kesederhanaan tu pun bagus kan. Ini kita pun dah tahu banyak macam aspek very simple life ni kita dah tahu. Tapi apa yang saya tekankan di sini adalah macam saya adalah salah seorang kaunselor dan psikologi manusia ya, dalam bidang kemanusiaan. Jadi kita kena banyak aspek ya. Perempuan bila dia nak bersama dengan lelaki tu, sekiranya dia rasa lelaki tu punya katakanlah karakter dia tu memang tak berapa menyenangkan ya, tetapi dia suka sangat, dia memang nakkan lelaki tu sebagai suami, teman hidup kan. Jadi dia kena banyak berkorban. Adakah anda ready untuk berkorban? Itu penting. Kalau setakat nak seronok-seronok tak ada lah. Bila kahwin nanti baru nampak true colour ya. So you must be ready, mental and physical. Are you ready to explore the new world? And then, adakah anda ready untuk mengubah dia? Sekiranya kan. Begitu juga dengan kaum Hawa ya, kaum lelaki. Bila dia hendak mencari pasangan tu, kadang-kadang dia ada kriteria yang dia letakkan ya. Macam contoh dia kata mesti nak cantik lah, mesti pandai masak contohnya kan. Tapi kadang dia tak berapa pentingkan tu semua lah. Yang penting adalah keserasian, ngam ke tak ngam ya. Kadang orang tak pandai masak tu tak ada masalah. Sekarang YouTube banyak orang ajar masak kan. You boleh masak. You boleh belajar masak sekejap macam di hujung jari. But yang penting sekali adalah adakah isteri kita tu rajin, bakal isteri kita tu rajin. Kalau dia kaki tidur je, mati you. Kan? Kalau dia kaki tidur ke, kaki melaram je, saya nak make up je ke, saya nak fikir pasal produk-produk kecantikan ni je kan, contoh kan. Nanti you pun terabai. Makan minum you tak dijaga. Macam tu contoh kan. Banyak aspek kita ni nakkan macam-macam lah ya. Selain daripada kita nak orang jaga makan minum kita, orang nak jaga macam kita nak orang tu care about welfare kita lah, kebajikan kehidupan kita. Macam kadang-kadang ada juga yang perempuan bila kita dah bersama tu, kadang perempuan isteri pun banyak membantu suami dari segi ekonomi kan. Mereka tak berkira kan. Jadi suami pun janganlah berkira sangat kan. Nanti dua-dua tu barulah dipanggil ngam. Nak cari yang ngam 100% impossible lah. Impossible, sangat mustahil. Jadi yang untuk mengamkan tu adalah kita boleh betul ansur dengan dia, dan kita boleh menerima keadaan buruk baik dia, dan kita nasihat menasihati ya, seperti surah wal asri innal insana. Jadi kita nasihat menasihati ni bukan hanyalah terbatas kepada menasihat rakan yang berbuat jahat yang tidak baik, tetapi kepada pasangan kita juga. Bukanlah benda perkara buruk yang dilakukan, tapi menasihat untuk kebaikan dalam kekeluargaan kan. Dari aspek pemilihan ni memang you akan pening, tetapi yang penting bila kita nak dapat jodoh, bila kita nak settle down tadi, kita mesti berdoa, banyak berdoa. Lepas tu kalau dia tertutup minda, doa untuk dia buka minda untuk menerima teguran-teguran, membina, dan semoga dia berubah daripada berbuat pada kelakuan dia yang lama contohnya kan. Yalah, hidup ini berbagai manusia punya banyak karakter, dan kita perlu manusia memang kena faham lah. Kalau tak faham, kita kalau tak nak memahami, tak boleh cuba faham, kita jadi orang yang
selfish, selfish. Memanglah banyak berkorban pun kan, kadang kita terpaksa letakkan ketidaksukaan kita tu ke tepi demi kebahagiaan orang lain. Hebat nak membahagikan orang kan. Ramai di antara kita memilih pasangan mengikut kata hati. Saya suka dia, saya tak pedulilah siapa dia pun. Boleh je ya. Tapi disarankanlah adalah lebih baik kita mengkaji dahulu. Banyak cara nak mengkaji ni, macam kita kena jadi inspektor sikit. Kena jadi spy jet. Sebab kita tak mahu nanti ya, kita akan kecewa bila kita dapat tahu ya, ataupun kita dapat tahu perangai sebenar ya. Jadi kita kena sangat berhati-hati dalam pemilihan pasangan. Yang penting cari mereka yang tahu agama, faham tentang tanggungjawab. Wah, itu very best. Ya, dan bila dia tahu tanggungjawab, dia tidak akan mensisihkan kita. Ya, sesuai orang yang tahu tentang pengetahuan agama ni, insya-Allah ya, dia tahu tanggungjawab dia, sebagaimana dia menjaga ibu bapa dia, begitu dia akan jaga kita sebagai isteri, dan yang macam begitu juga yang perempuan ya, yang isteri. Kalau suami tu kalau cari seorang yang bertanggungjawab, kadang-kadang tu kita kena apa orang kata, interview sikit lah kan. Interview tu macam kalau pandai masak, betul ke boleh masak, contohnya kan. Lepas tu kalau macam dia ni macam mana kelakuannya, kadang kita kena tanyakan kawan dia. Kalau kawan dia kata, oh dia ni dahsyat, hebat dia ni, kalau bersedia untuk menolong siapa saja. Kalau perempuan jumpa perempuan itu, kira you memanglah orang beruntung lah ya. Tapi kalau you dapat tahu apa perangai dia ni, berkira sangatlah, kaki nak apa, kuat temper semua, you kena bersedia pula ya untuk satu-satu apa orang kata, satu-satu ujian Allah yang lain. Jadi banyak. Jadi kita dalam mencari pasangan ni bukannya orang kata mudah, tetapi tidaklah sukar sekiranya kita jadikan agama itu sebagai landasan, kan, insya-Allah ya. Seperti saya kata tadi, yang penting kalau lelaki nak cari perempuan, pertama sekali mesti rajin, baru dia jaga betul-betul, jaga rumah tangga, jaga anak betul-betul. Pemalah habis. Lelaki nak cari perempuan, sorry, kalau perempuan nak cari lelaki, mesti beriman, bertanggungjawab. Soalan disiplin juga, bukan cincai tau. Kalau ada cincai, semua dia buat perkara cincai, habis. Okay, untuk mengetahui siapakah dia, calon-calon yang kita sesuai untuk kita, contohnya ya, adakah mereka tu benar-benar boleh mengisi impian kita selama ni. Kita saksikan nanti untuk siri-siri kita yang akan datang, insya-Allah ya. Hari ini saya just bagi satu gambaran lah bagaimana anda boleh memilih mereka, pasangan anda atau teman hati anda tu mengikut ya. Bukan kerana kita kena mengikut rasa saja ya. Kita kena mengikut juga apa yang dikehendaki oleh agama kita. InsyaAllah kita akan bertemu dengan orang yang kita hajati tu ya, sekiranya kita berlandaskan kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama ya. Kadang-kadang dalam agama kata, carilah seorang yang beriman, yang mempunyai keluarga yang besar, keluarga yang besar, keturunan yang ramai, yang berharta, contohnya kan. Itu semua tu sebagai landasan saja. Tidak semestinya kita tak boleh kahwin pula perempuan tidak berharta kan. Kita lagi duit, kita lah pula tolong dia kan. Itu semua bagus tu, dapat pahala. Kita tolong dia, dia tolong kita, kita tolong dia. Oh, dahsyat hidup ni, meriah, seronok kan. Jangan nak fikir duit kita je. Kita kalau nak berkahwin dengan seorang isteri yang memang tak ada kedudukan ke ya, memang
tapi dia bijak. Oh, alhamdulillah. Sempurnalah kita punya kehidupan tu, insya-Allah. Banyak lagi. Kan senang tau, ini baru landasan je ni. Belum lagi yang besar-besar nak cerita setiap detail ni. So manusia ni ada emosi lagi. Ya, emosi tu yang membuatkan mereka bagus tak bagus. Lepas tu ada pemikiran sendiri. Bukan emosi saja, pemikiran sendiri. Jadi kadang-kadang dia akan apa orang kata, bila kita kahwin dengan dia ni, berkahwin dengan orang macam ni, selalu nak bergaduh, bertekak, nak menang, habis. Sebab ada pemikiran sendiri. Ya. Kemudian mereka juga ada prinsip, pandangan-pandangan yang berbeza. Payah jugalah tu. Itu nak kena kaji banyak. Sehingga berjumpa lagi di lain siaran. Jangan lupa like dan subscribe video saya untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik. Ya, jangan lupa tu. Okey, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum.